Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita pada hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar bab 1, latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan Barat. Pelajar-pelajar boleh merujuk buku teks digital sejarah. Kita lihat ciri-ciri negara bangsa kerajaan Melayu. Pembentukan ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu berbeza dengan apa yang berlaku di Barat. Okey, ciri-ciri negara bangsa berkembang mengikut peredaran masa dan keperluan. Ciri-ciri negara bangsa alam Melayu terdiri daripada raja, undang-undang, wilayah, pengaruh dan rakyat. Atau dengan kata lain, okey, untuk membentuk negara bangsa, okey, perlu ada 4 ciri ni. Okey, saya ulang, raja, mesti ada undang-undang, mesti ada wilayah, pengaruh dan rakyat. Okey, kita lihat raja. Okey, raja dah tentulah menjadi tonggak utama kerajaan. Okey, raja dibantu oleh para pembesar. Okay, raja mendapat ketaatan dan sentiasa ditaati dan dianggap suci. Contohnya Raja Champa dianggap sebagai pemerintah yang suci dan dikaitkan dengan Dewa Siva. Okey, kita lihat pula ciri yang kedua. Okey, negara bangsa mesti ada undang-undang. Undang-undang ialah apa? Peraturan. Jadi, undang-undang dilaksanakan bagi memastikan sesebuah kerajaan tu sejahtera. Undang-undang dipakai. Okey, undang-undang memang dipakai di seluruh wilayah pengaruh dan menjadi panduan dalam pentadbiran kerajaan. Contohnya, Kerajaan Majapahit mengamalkan Undang-Undang Kutara Manawa. Okey, ciri ketiga. Okey, mesti ada wilayah pengaruh. Apa maksud wilayah pengaruh? Wilayah pengaruh ni macam kawasan, satu kawasan, okey, yang rakyat dia menerima dan mengakui pemerintahan raja. Itu maksud wilayah pengaruh. Contohnya, Kerajaan Funan mempunyai wilayah pengaruh yang luas dari Sungai Mekong, Teluk Chamran, Selatan Myanmar dan Segenting Kera. Okey. Ciri negara bangsa yang keempat ialah mesti ada rakyat. Rakyat merujuk penduduk di dalam sesebuah wilayah dan rakyat selalunya setia kepada raja. Okey, contohnya rakyat Kerajaan Sriwijaya membuktikan kesetiaan mereka kepada Raja Sriwijaya dengan upacara persetiaan dan meminum air sumpah. Jadi secara ringkasnya, okey, ciri-ciri negara bangsa mesti ada 4. Raja, undang-undang, wilayah pengaruh dan rakyat. Okey, kita lihat Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya dalam bahasa Sanskrit membawa maksud Sri. Sri tu bercahaya. Okey, Wijaya tu kemenangan. Okey, Sriwijaya ni dia berpusat di Palembang. Okey, dia telah meneruskan ciri-ciri negara bangsa yang diasaskan oleh Kerajaan Alam Melayu sebelum tu lagi. Maksudnya sebelum tu ada Kerajaan Funan dan Champa. Okey, jadi Funan dan Champa ni merupakan negara bangsa. Kenapa kita kata ada negara bangsa? Sebab ada 4 ciri yang kita belajar. Dia ada raja, undang-undang, wilayah pengaruh dan rakyat. Jadi selepas Kerajaan Funan dan Champa ni muncullah Kerajaan Sriwijaya. Okey, jadi Sriwijaya ni berkembang, muncul sebagai empire yang terkenal. Okey, ciri-ciri negara bangsa yang Sriwijaya ada tu iaitu raja, undang-undang, wilayah pengaruh dan rakyat membawa kesejahteraan kepada empire Sriwijaya. Kemudian diwarisi oleh Kesultanan Melayu Melaka. Okey, jadi Kesultanan Melayu Melaka menyerapkan ciri-ciri lain dalam memperkukuh negara bangsa. Okey, lepas tu Kesultanan Johor Riau pula meneruskan ciri-ciri ini dengan menekankan kepentingan Islam. Jadi secara mudahnya,
Okey, asasnya ialah daripada kerajaan Funan dan Champa, kemudian diteruskan oleh kerajaan Sriwijaya, seterusnya diwarisi oleh Kesultanan Melayu Melaka sampailah kepada Kesultanan Johor Riau. Okey, sekarang kita lihat pula ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Kesultanan Melayu Melaka. Okey, ada beberapa ciri di situ. Yang pertama, kerajaan. Yang kedua, rakyat. Yang ketiga, kedaulatan. Yang keempat, wilayah pengaruh. Yang seterusnya, undang-undang. Dan yang keenam, lambang kebesaran. Okey, maksudnya di sini, okey, Kesultanan Melayu Melaka, negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka mempunyai 6 ciri-ciri yang telah disebut tadi. Okey, jom kita lihat ciri pertama. Jangan lupa ya, sekarang ni kita sedang fokus kepada tajuk 1.2, ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Ya, Kesultanan Melayu Melaka. Okey, kita tengok dulu ciri pertama, kerajaan. Okey, kerajaan muncul sebab apa? Okey, sebab ada raja. Bila ada raja, ada kerajaan lah maksudnya. Okey, raja merupakan pemerintah tertinggi. Okey, raja dibantu oleh pembesar. Pemerintahan beraja di Melaka ni diperkukuh dengan sistem pembesar 4 lipatan. Sistem pembesar 4 lipatan yang menjadi tonggak pentadbiran Melaka. Sistem pentadbiran kerajaan di Melaka ni dia tersusun. Jadi menyebabkan Melaka dikenali sebagai empire yang hebat. Selepas kedatangan Islam, okey, pemerintah Kesultanan Melayu Melaka mula menggunakan gelaran sultan. Okey, seterusnya kita lihat pula ciri yang kedua iaitu rakyat. Okey, rakyat menumpahkan taat setia kepada Sultan Melaka. Okey, rakyat patuh kepada undang-undang yang dikuatkuasakan dalam Kesultanan Melayu Melaka. Okey, secara umum rakyat Melaka terdiri daripada 2 kumpulan. Okey, satu orang Melayu, yang kedua orang laut. Okey, golongan diperintah terdiri daripada rakyat yang merangkumi golongan merdeka dan hamba. Okey, kesejahteraan rakyat Melaka dijamin oleh Sultan. Okey, dan rakyat mengakui kekuasaan Sultan. Jadi hubungan timbal balik ini, okey, maksudnya rakyat setia. Okey, dan Sultan pula menjaga dengan baik. Jadi hubungan timbal balik ni menyebabkan persefahaman antara golongan pemerintah dan golongan yang diperintah. Ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka yang seterusnya ialah kedaulatan. Kedaulatan ialah lambang kekuasaan. Kekuasaan tertinggi seorang sultan. Okey, jadi kedaulatan ni merupakan hak mutlak sultan. Sultan kawal rakyat, sultan kawal wilayah. Jadi Kesultanan Melayu Melaka diakui oleh kerajaan lain dan Kesultanan Melayu Melaka bebas daripada campur tangan kuasa asing. Jadi kedaulatan Kesultanan Melayu Melaka diiktiraf oleh kerajaan dinasti Ming. Seterusnya, ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka yang keempat ialah wilayah pengaruh. Wilayah pengaruh ni maksudnya kawasan pemerintahan raja. Okey, dan kawasan pemerintahan raja tu diakui oleh rakyat. Rakyat terima. Okey, jadi Kesultanan Melayu Melaka mempunyai wilayah pengaruh yang luas merangkumi keseluruhan Semenanjung Tanah Melayu dan pantai timur Sumatera. Jadi wilayah pengaruh ni okey diperoleh melalui penaklukan, naungan dan perkahwinan. Okey, jadi untuk pengetahuan awak, okey, wilayah pengaruh yang luas
membuktikan kewibawaan pemerintah kerajaan ini. Maksudnya lagi luas kawasan naungan, lagi luas kawasan mereka. Okey, jadi mereka dianggap hebat. Ciri yang seterusnya, okey, ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka yang seterusnya, undang-undang. Okey, untuk pengetahuan awak, Kesultanan Melayu Melaka ada 2 undang-undang. Okey, yang pertama, okey, Hukum Kanun Melaka. Yang kedua, Undang-Undang Laut Melaka. Jadi undang-undang ni ataupun peraturan-peraturan yang mereka buat ni digunakan untuk mengukuhkan kerajaan. Jadi undang-undang ni melindungi rakyat. Jadi undang-undang ini menjadikan Kesultanan Melayu Melaka sebagai sebuah kerajaan yang unggul. Baiklah, ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka yang ke-6 ialah lambang kebesaran. Okey, lambang kebesaran ni merupakan identiti sebuah kerajaan, sesebuah kerajaan dan keistimewaan Sultan Melaka. Lambang kebesaran ini menjadi simbol kedaulatan Sultan yang memerintah. Contohnya, adat istiadat, penggunaan warna, nobat dan cok mohor. Cok mohor digunakan untuk mengesahkan arahan daripada Sultan. Jadi kesimpulannya, Kesultanan Melayu Melaka dengan ciri-ciri negara bangsa seperti yang telah kita bincang tadi, rakyat, kerajaan, kedaulatan, wilayah, pengaruh, undang-undang dan lambang kebesaran menjadikan kerajaan ini gemilang. Jadi kegemilangan ini membuktikan bahawa asas negara bangsa memang dah lama terbentuk sebelum kedatangan Barat. Ciri-ciri tersebut menjadi panduan pembentukan negara bangsa kita pada hari ini mengikut acuan sendiri. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia, kita harus bersatu padu untuk mengukuhkan pembentukan sebuah negara bangsa. Sekian sahaja perkongsian untuk hari ini. Terima kasih.